Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hadis anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungu. Tajuk kita pada kali ini ialah kelebihan malam qadar. Hadisnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuni baginya apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ada bersama dengan kita pada kali ini jelas menunjukkan kepada kita tentang kelebihan malam Al-Qadar, iaitulah meraih keampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kita sebagai manusia, kita seringkali melakukan kesilapan, kita seringkali melakukan kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, di antara perkara yang kita amat harapkan daripada Allah SWT ialah meraih keampunan daripada Allah SWT. Bagaimana kita nak meraih keampunan Allah? Antaranya ialah dengan kita memohon keampunan, dengan kita menyebut seperti Astaghfirullahaladzim, Rabbighfirli dan seumpamanya. Itulah dengan maksud, Ya Allah, aku memohon keampunan daripadamu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ini di antara cara bagaimana kita nak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita boleh mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melakukan amalan-amalan yang soleh, perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi asbab dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang Allah Taala firmankan dalam satu ayat, Innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Dan di antara asbab yang boleh membawa keampunan daripada Allah Ta'ala buat kita ialah dengan kita meraih kelebihan malam Al-Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ada pada kita ini. Dan keampunan ni, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ianya merupakan satu perkara yang amat kita harapkan agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya pada saat kita kembali menemui Allah SWT. Kita harapkan keampunan itu buat diri kita. Kita mengharapkan keampunan itu buat diri orang-orang yang kita sayang, yang kita kasih. Ketika mana ibu bapa kita yang mungkin ada di kalangan kita yang telah kembali ke rahmatullah, ketika mana mereka berada pada saat hendak kembali kepada Allah, saat-saat nazak dan seumpamanya, apa yang kita harapkan daripada Allah? Kita mengharapkan agar Allah mengampuni dosanya. Bila mana kita tunaikan solat jenazah ke atas mereka, apa yang kita harapkan? Kita mohon keampunan untuknya daripada Allah Ta'ala. Demikianlah juga setelah mana dikebumikan. Demikianlah juga selepas mengambil masa yang lama selepas dikebumi pun, sampai kepada hari ini pun, saat ini pun, barangkali kita terus senantiasa berdoa supaya Allah Ta'ala mengampuni mereka. Sebagaimana doa yang biasa kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua ibu bapaku,
dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kita ketika mana kita masih kecil. Baik. Jadi keampunan ni merupakan satu perkara yang amat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ni sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian menceritakan kepada kita di antara kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka yang menghidupkan malam al-qadar dengan melakukan ketaatan kepada Allah, iaitulah mereka akan diampuni oleh Allah SWT. Dosa-dosa yang mereka lakukan yang terdahulu akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam hadis yang ada bersama dengan kita pada kali ini. Mari kita lihat hadis ini satu persatu. Apa yang dijelaskan oleh para ulama yang tersurat dan juga yang tersirat. Baik. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, "Man qama," sesiapa yang bangun. Qama ni dengan erti kata bangun, yakni berdiri. Yang mana yang dikendaki dengan perkataan qama di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Alam rahimahullah taala ialah ahya bil ibadah. Itulah menghidupkan. Qama dengan maksud menghidupkan. Menghidup dengan cara macam mana? Nak hidupkan malam tu ialah menghidupkannya dengan melakukan ibadah. Mengimarahkan waktu malam tersebut dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Ibnu Alam rahimahullah taala. Yang mana dikira banyak mana qadar ibadat yang mesti kita lakukan sehinggalah kita dikira menghidupkan malam Lailatul Qadar. Adakah sepanjang malam atau macam mana? Baik. Kita lihat apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Alam rahimahullah taala, di mana Ibnu Alam menyatakan wa yahsulu aslu qiyamiha bi salatil isya fiha jama'atan wal azmu ala salati subhi kadzalik. Baik. Yang mana katanya terhasil qiyam Lailah Al-Qadri itu dengan sembahyang isyak pada malam tersebut secara berjemaah. Itu dia. Secara berjemaah. Kemudian berazam untuk kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Maknanya kalau ini yang kita lakukan, itulah kita sembahyang isyak berjemaah. Kemudian kita berazam untuk solat subuh secara berjemaah, itu sudah dikira apa dia? Menghidupkan Lailatul Qadri. Itulah apa yang disebutkan oleh Ibnu Alam rahimahullahu taala. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, adalah seeloknya kita, sebaiknya kita mengisi malam qadar itu dengan ketaatan yang lebih banyak, bukan hanya dengan menunaikan solat isyak berjemaah sahaja, bukan sekadar berazam untuk solat subuh berjemaah sahaja. Bahkan hendaklah kita melipat gandakan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Sebagaimana yang telah kita lihat hadis yang terdahulu, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Yang mana dinyatakan dalam hadis yang telah kita kongsikan, itulah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan ahya al-laila. Bila masuk 10 yang terakhir pada Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Menghidupkan malam, ada ulama sebut itulah dengan cara macam mana? Bita'ah, dengan melakukan ketaatan. Ada ulama mengatakan menghidupkan malam itu dengan maksud bisahab, dengan maksud dia berjaga. Baginda berjaga pada waktu malam. Perkataan sahar ini digunakan iaitulah orang yang berjaga sepanjang malam ataupun sebahagian daripada waktu malam, yang nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW pada malam akhir tu, 10 yang terakhir pada Ramadan tu, Nabi kurangkan tidur. Bahkan Nabi banyak melakukan ketaatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya betul Ibnu Alam rahimahullah taala nyatakan demikian.
Asal qiyam tu paling asas sekali ialah sembahyang isyak berjemaah dan berazam untuk menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah. Tapi adalah lebih wajarnya, lebih baiknya kita lihat apa yang telah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cuma apa yang disebutkan oleh Ibn Ala rahimahullah ta'ala untuk itu sebagai satu keterangan nak beritahu kepada kita, paling common, paling tidak seseorang akan mendapat kelebihan Lailatul Qadar itu dengan sembahyang isyak berjemaah dan juga berazam untuk solat subuh berjemaah. Bukan sebagai satu perkara yang mana Ibn Alam sebut di situ seolah-olah tidak menggalakkan untuk menambahkan ibadat kepada Allah SWT. Bukan begitu. Tapi nak beritahu asasnya, dasarnya boleh dapat kelebihan, dikira menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan sembahyang isyak berjemaah dan juga berazam untuk solat subuh berjemaah. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jelas dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, sesiapa yang menghidupkan malam qadar. Menghidupkan pula malam qadar itu dalam keadaan macam mana? Imanan wahtisaba. Itulah dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Dan juga beriman kepada Allah, beriman kepada janji yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dia membenarkan janji apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada kelebihan malam qadar dan seumpamanya. Kemudian dia itu menghidupkan malam dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan ihtisaban. Dalam keadaan dia itu ikhlas pada Allah. Bukan nak dikatakan orang yang berada sekeliling dia sebagai ahli ibadat, tidak. Bukan nak suruh isteri dia menyatakan dia ni seorang suami yang buat taat patuh pada Allah, tidak. Bukan nak supaya anak-anak puji si ayah, tidak. Bukan supaya mak ayah puji dia, tidak. Bukan. Bukan yang kerana itu semua dia lakukan. Tetapi sebaliknya dilakukan itu adalah kerana untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala semata-mata. Jadi orang yang melakukan ibadah ataupun orang yang menghidupkan malam qadar dengan keadaan yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini, nescaya dia akan mendapat apa dia? Ghufira, diampunkan baginya. Ghufira ni kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil mabni lil majhul, diampunkan. Mudahnya tak disebut fa'il, tak disebut pembuat ataupun pelaku kepada perbuatan mengampun. Siapa yang layak mengampunkan dosa-dosa kita? Allah lah. Jadi oleh kerana perkara itu telah maklum, maka tidak disebutkan lafzu jalalah Allah. Kalau disebutkan jadi ghafarallahu lahu. Tapi bila lafaz Allah itu dibuang, lafaz Allah itu tak disebutkan, maka dibacalah ghufira, diampunkan baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang menghidupkan malam qadar itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Diampunkan apa dia? Ma taqaddama, ma fa'ala, apa-apa yang terdahulu, apa yang telah dilakukan, apa yang dikerjakan, min zambih, daripada dosa-dosanya. Dosa-dosa diampun oleh Allah. Kata para ulama, sebagaimana kita dah sebut, dosa-dosa yang diampun oleh Allah dengan sebab amalan ketaatan yang kita lakukan itu ialah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, tetap kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, inilah kelebihan kita menghidupkan malam Al-Qadar. Cuma persoalannya, bilakah malam Qadar itu berlaku? Nanti insya-Allah hadis yang seterusnya kita akan kongsikan. Cuma sebagai pengingatan yang bersama, sebelum sempat kita kongsikan hadis-hadis yang lain itu yang berkaitan dengan bila berlaku malam Qadar, diingatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, antara sifir yang disebut oleh Imam Ghazali, nak tahu malam qadar, tengok bila kita berpuasa. Kalau kita berpuasa hari Jumaat, maka malam qadar ni ialah malam yang ke-29. Itu pengalaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa yang penting, pukul 10 yang terakhir ni, sama-sama kita jangan persiakan malam-malam tersebut tanpa melakukan ketaatan ibadat kepada Allah. Dan berdoalah banyak-banyak agar Allah dengan rahmatnya mengurniakan kepada kita semua
malam Al-Qadar, sehinggalah kita meraih apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Setakat untuk kali ini apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah hukum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home, patuhi PKPB. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada wabak coronavirus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.